Molek-molek deh. Tapi tak pecah apa. Kain tak pecah apa. Oh, kemas molek macam baru. Kapel. Kain pun putih molek, tak ada kotor. Seri. Oh, papel pun ada nampak. Oh, dia papel. Hello, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam hormat kepada semua. Alhamdulillah, setelah sekian lama Zam Production tidak bersiaran, kali ini dapat kembali kita bersua setelah hampir 3 minggu Zam Production menyepi. Sebenarnya Zam Production channel baru saja pulih daripada arahan ban yang dikenakan oleh pihak YouTube disebabkan satu video yang telah diupload, video live yang telah diupload melalui Zam Production, yang sebenarnya video itu bukanlah hasil kerja, hasil karya Zam Production, tapi disebabkan channel saya telah dihack atau di-hijack oleh seseorang yang tidak dikenali, tak tahulah apa niatnya. Tapi disebabkan channel Zam Production sudah di-hijack, orang itu telah mengubah semua identiti di Zam Production. Kemudian dia telah membuat live video kripto, yang mana video itu adalah diharamkan dalam channel YouTube, ya. Boleh menyebabkan dikenakan community strike. Dan itulah yang berlaku pada Zam Production, menyebabkan telah di-ban selama 3 minggu, ya. Setelah dilaporkan kepada pihak YouTube support team telah mengadakan siasatan dan mengesahkan bahawa Zam Production telah di-hijack sejak bulan Disember 2020, ya. Inilah kali kedua di-hijack, sehingga menyebabkan Zam di-ban untuk sementara waktu dan Zam Production menjelma kembali kini. Alhamdulillah dapat bersama-sama teman-teman. Kali ini DJ Zam mengimbau kembali kisah seorang wali Allah atau murabi yang terkenal di negeri Serambi Mekah, Kelantan. Tak lain tak bukan Tok Kerawat ataupun Tuan Haji Abdullah bin Umar. Sama-sama kita ikuti. Sebelum itu, sekiranya anda suka video Zam Production ini, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Sejarah Mukim Kerawang. Mukim Kerawang terbahagi kepada 6 buah kampung. Kampung Kerawang, Kampung Kerawang Hulu, Kampung Cekok Hulu, Kampung Cekok Hilir, Kampung Pangkal Nering, dan Kampung Dalam Kerawat. Kampung Dalam Kerawat adalah berasal dari nama penempatan yang dikelilingi oleh kerawat atau dawai besi. Penempatan ini dahulunya adalah penempatan Cina, iaitu kebun yang dikelilingi kerawat. Haji Abdullah bin Haji Umar, iaitu cucu kepada Tok Pulai Condong, telah membuat tawaran untuk membeli tanah tersebut. Dengan takdir Allah, awal tahun 1900 hingga 1930-an, sebuah perkampungan telah diwujudkan dan dinamakan Kampung Tok Kerawat atau Kampung Dalam Kerawat. Seterusnya, beliau mendirikan Masjid Surau Kerawat dan menyediakan pondok agama bagi memudahkan anak muridnya datang menuntut ilmu agama.
Dari situ tertubuhlah satu institusi pendidikan, iaitu Pondok Agama. Anak muridnya adalah terdiri dari kawasan sekitar dan terdapat juga dari luar kawasan sekitar. Masjid Surau digunakan oleh penduduk kampung untuk sembahyang Jumaat pada masa itu. Kemudian, pada tahun 1980-an, Masjid Surau tidak lagi digunakan untuk sembahyang Jumaat. Masjid Tok Kerawat, iaitu masjid baru, digunakan untuk sembahyang Jumaat. Bangunan Masjid Surau didirikan menggunakan kayu pada masa lalu antara tahun 1994 hingga tahun 1996. Bagi memelihara bangunan Masjid Surau tersebut, bangunan kayu tersebut ditukar dan dibina menggunakan simen. Apa yang pasti, tinggalan sejarah yang terdapat di Masjid Surau tersebut adalah sebuah mimbar lama dan sebuah almari, dan masih ada sehingga kini. Pendidikan. Oleh kerana beliau merupakan cucu citit Tok Pulai Condong, apa yang dapat dipastikan, Haji Abdullah atau lebih dikenal dengan gelaran Tok Kerawat menuntut ilmu agama secara langsung dari ayahnya Haji Omar yang merupakan imam pertama Masjid Kampung Kerawat, dan datuknya iaitu Tok Pulai Condong. Walaupun Masjid Surau tersebut tidak lagi digunakan kerana Masjid Tok Kerawat digunakan untuk penduduk kampung untuk sembahyang, tetapi Masjid Surau tersebut terus digunakan untuk sebarang aktiviti keagamaan dan juga sembahyang berjemaah. Tok Kerawat atau nama sebenarnya Tuan Haji Abdullah bin Haji Omar bin Haji Abdul Samad bin Fakih Haji Abdullah telah pergi menyahut seruan ilahi pada 11 Ogos tahun 1932 dengan meninggalkan legasi perjuangan yang tiada tolok bandingnya untuk perkembangan dan syiar Islam di Kelantan khususnya dan di tanah Melayu amnya. Semoga roh almarhum Tok Kerawat dicucuri rahmat dan ditempatkan bersama para solehin dan para anbiya. Amin. Ini adalah pusara almarhum Tok Kerawat Haji Abdullah bin. Ikuti temu bual saya bersama seorang remaja penggali kubur yang hanya mahu dikenali sebagai Mat. Pengalaman beliau menggali kubur berhampiran dengan pusara dan makam almarhum Tok Kerawat. Ini penuh pokok-pokok ni. Ini baru tanah ni pokok ni. Oh, tak hidup. $1,900. Lama, 100 tahun dah. Tapi masa mu gali tu, mu gali tepi tu lah. 7 kaki dah lah mu dalam galinya. Tengok-tengok ada kain putih. Molek-molek eh. Tapi tak pecah apa lah. Kain tak pecah apa. Oh, kemas molek macam baru. Kapel.
Kain pun putih molek, tak ada kotor apa. Seri. Oh, papai pun ada nampak. Oh, dia papai pun molek. Aku gula kita lalu ikat pun kalau orang lain utuh lalu kan. Oh. Allahu Akbar. Allah Maha Agung. Allah Maha Besar. Tiada yang mustahil di sisi pun fayakun. Sesungguhnya urusannya apabila dia mengkehendaki sesuatu, dia hanya berkata, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Maha suci Allah yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu, dan kepadanya kamu dikembalikan. Ketika Al-Quranul Karim Surah Yasin ayat 82-83. Wallahu a'lam. Sampai di sini saja slot kita kali ini. Terima kasih di atas sokongan semua. Jangan lupa untuk klik butang like, share dan tekan butang loceng untuk subscribe. Sampai bersua lagi di kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum. Bye bye.